Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya, insya-Allah taala. Kita akan pada pagi ini kita akan teruskan tazkirah harian kita dengan kita melihat kepada surah Ad-Dukhan mula daripada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Sadaqallahul azim. Sempena pada hari ini adalah hari biasanya di merata dunia menyambut hari nuzul Al-Quran, hari turunnya Al-Quran. Kita lihat kepada beberapa hikmah dalam penurunan Al-Quran. Dalam surah Ad-Dukhan ni, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut huruf muqatta'ah Hamim, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksud Hamim ni. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran atas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal kitab. Aku bersumpah ataupun demi Al-Kitab, itu Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sumpah Al-Quran adalah sumpah dengan Al-Quran. Nanti isu dia jawabul qasam tu, jawab kepada sumpah tu kita lihat pada ayat yang ketiga. Tapi nak cakap bahawa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran, atas Al-Quran. Kita katakan jawabul qasam dia pun tentang Al-Quran juga. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran, sifatnya Al-Kitab yang sifat dia mubin. Mubin ni ada dua makna. Satu yang jelas. Mubin jelas, iaitu Quran ni jelas. Dalam dia isi kandungannya jelas sangat. Bila seorang itu bila baca Al-Quran, terang sangat, mudah sangat untuk dia faham pasal dia jelas sangat. Sehingga kan kita kata Quran ni budak sekolah rendah pun dah boleh faham. Kalau dia baca terjemahan aja, dia dah boleh faham. Kalau cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf dia baca dari awal sampai habis, dia baca Al-Quran ni, dia akan faham. Mudah sangat. Lain dengan kitab yang lain. Kitab yang lain kalau baca chapter Joseph ke apa, dalam Bible tu, untuk budak sekolah rendah pun, bukan kita orang tua pun susah nak faham juga. Kita nak faham pasal tak mudah. Tapi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jadikan dia mudah, jadikan dia jelas sangat. Itu satu makna dia. Mubin lagi satu, dia menjelaskan. Dia menjelaskan segala perkara dalam kehidupan dia. Dia menjelaskan perkara duniawi dengan dini, perkara dunia, perkara akhirat, perkara agama, semua dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita. Jadi dia jelas dan menjelaskan kebenaran, menjelaskan segala sesuatu tentang isu-isu apa saja keperluan, hajat manusia atau persoalan, kita kata persoalan yang manusia ada ni,
Al-Quran akan menjelaskan dalam Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran, dia akan mendapat penjelasannya. Itu sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, bersumpah dengan Al-Quran yang jelas dan menjelaskan. Jelas dan menjelaskan. Apa jawabul qasam dia? Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Menurunkannya, hu ni balik kepada Al-Kitab ataupun Al-Quran. Balik kepada Al-Quran. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah bersumpah, aku bersumpah dengan Al-Quran, sungguh aku telah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah SWT bersumpah dengan Al-Quran atas Al-Quran. Isu dia tentang Al-Quran, tentang penurunan Al-Quran. Kita akan nuzul Al-Quran itu penurunan turunnya Al-Quran, penurunan Al-Quran. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh barakah. Barakah, mubarakah ni kasirul khair, itu banyaknya kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni di antara malam-malam, Allah Subhanahu Wa Taala pilih satu malam yang paling baik sekali lah, paling barakah sekali, paling banyak kebaikan di dalamnya. Lailatul Mubarakah ini ditafsirkan dengan Lailatul Qadar. Itu adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dia. Jadi penurunan di sini adalah kita sekarang ni Lailatul Qadar biasanya 10 malam terakhir kan, ataupun pada 27 Ramadan biasanya 27, atau malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir. Tapi hari ini 17, belum masuk Lailatul Qadar. Macam mana kita sambut nuzul Al-Quran? Jadi macam mana kita nak faham? Hari ini 17 nuzul, dia kata nuzul Al-Quran. Di sini kata Allah turunkan Al-Quran ini pada malam mubarakah, pada malam yang berkat, itu Lailatul Qadar. Di sini Ibn Abbas kata penurunan pada malam Lailatul Qadar adalah penurunan yang pertama sekali, permulaan. Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz tu, yang pertama sekali. Itu penurunan secara jumlatan wahidah. Keseluruhan Al-Quran turun sekaligus 30 juz. Keseluruhan Al-Quran turun itu pada malam Lailatul Qadar. Belum ke bumi lagi. Jadi ke bumi itu itulah yang biasanya kita sambut itu 17 Ramadan. Itu permulaan turun ke bumi. Jadi dia turun ke langit dunia, tak turun habis lagi ke langit dunia, kemudian dikatakan diturunkan di Baitul Izzah, kemudian selepas diturun untuk kali pertama sekaligus, barulah diturun sedikit demi sedikit. Itu bermulanya pada sebahagian ulama lah, perkara ini pun tak sepakat ulama, berkata pada 17 Ramadan bermulanya turun ke bumi. Tapi yang ayat ini, masuk ayat ini, kami turunkan Al-Quran itu adalah turun untuk kali pertamanya, untuk kali pertama dari Lauh Mahfuz. Jadi ada malam yang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan. Malam ni tak semua malam yang sama. Dalam begitu juga tempat pun tak semua tempat yang sama. Benda pun sama, atau rasul pun tak semua rasul sama. Ada yang lebih afdal, ada yang lebih baik daripada yang lain, lebih afdal lagi. Begitu juga dengan malam, ada yang lebih baik daripada malam, sebahagian malam itu lebih baik daripada sebahagian malam. Begitu juga dengan tempat, macam di haram, tanah haram itu lebih baik daripada tanah di selain daripada tempat haram. Jadi nak cakap dengan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk turunkan Al-Quran ni pada satu malam yang penuh barakah. Kita cakap malam yang lebih baik daripada 1000 bulan turun. Di malam tu dah barakah. Malam tu dah penuh dengan barakah. Tambahan pula turun lagi Al-Quran. Itu nanti kita akan bertemu
dalam salah satu daripada malam bulan Ramadan ni, malam Lailatul Qadar. InsyaAllah besok lusa kita akan, besoklah saya ingat, besok atau lusa kita akan lihat kepada penerangan ulama tentang Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar, surah Al-Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala aslu itu dengan penurunan Al-Quran ini untuk apa? Untuk apa diturun Al-Quran ni? Allah jelaskan sebab dia. Untuk apa? Inna kunna munzirin. Kami berbuat demikian, kami turunkan Al-Quran kerana kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Inzar ni adalah peringatan, warning. Dia bukan peringatan, reminder tau. Inzar ni macam kalau kita di tepi pantai tu, kalau reminder dia akan jangan mandi. Instruction saja, jangan mandi di pantai ini. Itu peringatan aja, jangan mandi, ataupun itu arahan saja, jangan mandi. Tapi kalau dia kata jangan mandi, ada buaya di tempat ini, kamu akan dibaham oleh buaya. Itu inzar. Inzar mesti nak ada satu yang menakutkan. Bila diberi warning aja, ada sesuatu yang menakutkan. Dan biasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ancam atau Allah beri amaran dengan neraka, dengan siksaannya. Kalau kita masih lagi teruskan, memang kita hamba yang jahat, hamba yang tak dengar kata, hamba yang kata orang Melayu ni tak makan saman, tak makan amaran lah, kita tak dengar amaran. Biasanya kalau student tuan-tuan, kalau kita guru lah, kalau dia ada di antara sini guru-guru kan, student mana yang tak dengar warning? Student yang nakal aja. Student yang baik, sekejap aja bagi warning je. Saya panggil ibu awak untuk datang. Saya telefon ibu awak, dia dah muka dah nak nangis. Tapi yang nakal punya, kita akan saya panggil bapa awak ke sekolah, panggil bapa awak, telefon bapa awak, selamba je muka dia. Panggillah ustaz, tak apa. Tengok. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni banyak bagi kita amaran. Kalau kita orang yang tak makan amaran, tak makan saman, tak itu, memang hamba yang degil sangat. Allah dah, apa lagi amaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak? Adakah amaran yang lebih besar daripada amaran azab neraka? Ada tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak siksaan yang lebih besar daripada siksaan dalam neraka, yang sampai muka yang jadi hodoh, kena bakar semua, hati kena bakar, kena cocok lah dari dubur keluar ke mulut, macam-macam, dipanggang lah, apa. Ada tak amaran? Siksaan dalam neraka ni kan kita cakap siksaan maut punya. Siksaan yang maut, seringan-ringan siksaan. Kata Rasulullah SAW, seringan-ringan siksaan adalah seorang itu duduk di atas dua ketul batu ataupun terompah ke apa macam gitu. Dia berdiri, bukan duduk. Dia berdiri atas dua ketul batu itu. Batu itu dipanaskan, lalu badan dia menjadi panas sehingga otak dia mendidih. Mendidih macam air mendidih. Otak dia mendidih. Kita pernah pergi ke hospital ke? Kita pernah ke hospital dan tengok, kenapa kawan tu? Otak dia mendidih aja, dia okey. Otak dia mendidih. Ada. Kalau mendidih, mati ke tak mati? Kalau otak dia mendidih, mati punya, brain dead. Bukan brain dead lagi, ni tak tahu apalah, tak benar. Otak dia boiling. Boiling ada tak? Orang otak boiling? Tak ada. Kalau boiling dah tentu matilah orang tu kalau otak dia mendidih. Jadi dia itu dia kena azab yang apa? Azab yang paling ringan sekali. Kalau kita ditakdirkan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, kita mohon perlindungan Allah SWT. Azab yang paling ringan itu adalah otak mendidih. Itu azab yang paling ringan. Itu pun tak takut juga. Memang kita ni memang kalau tak takut juga, memang seorang hamba ni memang hamba yang degil sangat. Allah SWT turunkan Quran dan bagi warning tentang siksaan-siksaan ni. Kita main-main aja. Contoh apa yang kita kenapa kita main-main aja? Tengok kita. Berapa banyak daripada kita yang tak berhenti daripada mengumpat?
Cakap tentang orang, hina orang, kutuk orang, keji orang, cakap buruk tentang orang, bukan cakap buruk, cakap yang buat orang tu cakap benda yang dia tak suka. Sedangkan dia punya seksaan apa? Seksaan hati dia, api tu, jantung dia akan dibakar dengan api. Macam gitu punya seksaan pun dia carry on lagi. Memang hamba yang degil. Kita cakap, kita ni degil. Allah SWT bagi kita warning. Inna kunna munzir, kami sentiasa memberi amaran kepada hamba-hamba. Jangan hamba-hamba tu kena azab. Ni rahmat Allah SWT, Allah bagi kita amaran. Jadi penurunan Al-Quran, hikmah dia, untuk bagi warning kepada kita. Satu ayat ni aja kita lihat, turunnya Al-Quran bagi warning kepada kita. Tentang kalau kita teruskan dengan perbuatan buruk, perbuatan maksiat ataupun perbuatan melanggar perintah Allah SWT, kita akan diseksa oleh Allah SWT. Itu sebab jangan happy turunnya Al-Quran tapi teruskan maksiat. Kita sambut nuzul Quran, maksiat, langgar perintah Allah SWT, dan kita nak cakap tentang nuzul Al-Quran. Kau tak tahu Al-Quran diturunkan untuk apa? Nak bagi warning kepada engkau. Bayangkan orang terima surat saman. Surat warning tu macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah terima surat warning? Macam mana perasaan kita terima surat warning? Kita tak bayar, tak bayar loan kereta untuk 3 bulan, datang surat warning. Rasa macam mana? Rasa macam tangan pegang surat tu pun rasa macam tu. Cakaplah bil kita tak bayar, bil air, datang warning, air kamu atau elektrik kamu boleh kena potong. Dah kelang kabut, kena warning. Dapat kena warning dunia ni betulnya kelang kabut. Belum nak cakap kena bakar rumah, belum nak cakap badan kena bakar. Baru cakap air je dipotong, elektrik aja dipotong, dah kelang kabut. Tak tentu hara. Tapi Al-Quran bagi warning dengan kita main-main aja. Selamba je. Alah, tak ada apa-apa. Kena bakar aja, jantung aja kena bakar. Lepas tu teruskan dengan mengumpat tentang orang. Cakap tentang orang, mengata tentang orang. Jadi ini tak kena betul. Penurunan Al-Quran nak bagi kau warning. Bila kita dapat warning, kitab Al-Quran ni, sepatutnya seorang itu makin banyak baca, makin takut dia kepada siksaan. Bukan makin berani. Ini makin berani pula. Allahu Akbar. Memang tak kena betul dengan hikmah penurunan Al-Quran. Kalau kita cakap nuzul Al-Quran, bila kita cakap nuzul Al-Quran, Al-Quran diturunkan, ingat ayat ni. Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk bagi warning kepada kita. Ada tak perkara-perkara yang kita masih terus melakukan? Ada tak maksiat-maksiat kita masih terus melakukan? Kadang ada di antara kita bulan puasa, bukan bulan tak puasa. Buka TV, artis manalah menyanyilah. Sekarang artis mana menyanyi. Atau nanti malam-malam dah start lagu Hari Raya. Atau siang lah, bukan malam lagi. Siang dah berdendang sayang dengan lagu-lagu Hari Raya. Dah suka-suka dengan lagu Hari Raya. Dalam siang Ramadan lagi, belum buka lagi. Belum buka lagi dah seronok dengan artis-artis, dengan dengan kita cakap biduan nita, biduan negara, biduan apalah, semua kita cakap dengan diva-diva semua dengan ini. Pak Haji lagi dah pergi haji berapa kali, lagi seronok dengan diva-diva ni lagi. Bila kita nak stop? Ini jadi Al-Quran diturunkan untuk bagi kita amaran, peringatan. Jangan degil sangat dalam hidup ni. Ustaz, tak boleh ke kita nak berhibur? Cakap stres lah Ustaz hidup ni. Berhibur boleh tuan-tuan. Berhibur boleh. Semuanya apa semua boleh. Dan takkan Islam datang dengan melarang, semua boleh, tapi dengan atas batas syarak lah. Berhibur boleh. Pergi dengar lagu nasyid-nasyid yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ingatkan lagu Hari Raya, banyak lagu Hari Raya. Yang Raihan punya lagu Hari Raya kalau kita dengar, kita tak akan buat dosa. Raihan, tengok baca dia punya lagu baca pula. Dengar lagu Hari Raya dulu punyalah Raihan. Saya pun kalau nak nyanyi nanti sumbang pula suara saya. Tapi saya selalu nyanyi lagu tu. Bila masuk Hari Raya, saya nyanyi lagu tu.
Tapi lagu tu ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan kita akan dosa kita, akan pengampunan Allah. Itulah berhibur. Dapat juga hiburan. Kita kan suka muzik juga. Kita suka lagu-lagu. Tapi lagu yang apa? Lagu yang mendidik jiwa kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagu yang melalai-lalai semua. Bukan nak cakap Islam larang semua. Ustaz ni strict sangatlah. Bukan masalah dia strict, tak boleh. Tak boleh. Awak nak bermain-main lah. Awak nak bergurau senda dengan isteri. Kata Rasulullah SAW, pergi main kejar-kejar dengan isteri. Dalam rumah tak ada apa-apa kan. Siapa pergi naik atas bilik dulu, siapa pergi kejar-kejar dengan isteri. Pergi main game dengan isteri. Main monopoli dengan isteri. Main apa dengan isteri. Nak buat perkara-perkara yang gurau senda boleh aja. Semua boleh. Islam ni boleh. Nak makan, minum apa boleh ada. Tapi semua kena ikut syarak. Kita tak nak. Kita yang suka ni yang tak ikut syarak lah. Kita yang suka ni yang tidak mematuhi syarak. Itu masalah kita. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran bagi kita warning, bagi kita peringatan kepada hamba-hambanya. Itu hikmah nuzul Al-Quran. Kalau kita nak sambut Al-Quran, kita tengok kena muhasabah diri kita. Kita lihat adakah perkara-perkara yang tak kena, atau perkara-perkara yang kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dah turun Al-Quran ni aku tak ada reason lagi. Macam orang dah dapat kalau dia pergi dah dapat surat saman, surat warning, dia boleh merayu tak di mahkamah? Cakap dengan hakim. Hakim cakap awak tak dah baca surat amaran dah. Awak dah baca surat saman dah. Semua dah baca. Itu apa awak buat? Tak ada apa-apa. Hakim nak bagi muka. Mana nak bagi muka? Dah dapat. Jadi kita dah dapat amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jangan kita teruskan juga dengan kita punya kelalaian, dengan kita punya kemaksiatan, dengan kita punya kita cakap pelanggaran akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya ingatkan diri saya dengan tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malam pada malam ini, di antara keistimewaan malam ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam ini dijelaskan, yufraqu dijelas dan dituliskan segala perkara amrin, itu takdirah, hakim yang penuh dengan hikmah. Dia ditulis. Jadi malam Lailatul Qadar atau kita panggil malam Lailatul Qadar adalah malam ditulis semua takdir-takdir. Ini takdir sanawi, itu takdir yang akan berlaku pada tahun itu. Takdir master plan Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz, takdir yang besar sekali. Itu takdir asal di Lauh Mahfuz. Tapi tiap-tiap tahun Allah akan umumkan takdir ini. Siapa yang akan mati, siapa yang akan lahir, siapa yang akan pergi haji, siapa yang dapat rezeki, siapa yang hilang rezeki, siapa yang ini, semua Allah Subhanahu Wa Taala akan jelaskan kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini, pada malam yang kita duduk berdoa, kita hendaklah mempertingkatkan amalan kita, kerana takdir kita dibaca pada waktu itu. Kita ni, kalau kita tak tahu pada malam ni, mungkin pada malam tu lah, pada malam itu mungkin kita dah ditakdirkan dalam tahun ni kita akan mati. Kita akan menemui balik ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasa takut akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni kita ni di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir yang paling menakutkan adalah takdir kematian lah. Apa benda yang hari apa yang kita tak temui? Semua hari kita dah temui. Semua hari kita dah, hari jadi, hari lahir, hari kahwin, hari dapat cucu, hari dapat anak, hari dapat ini, hari-hari, semua hari kita dah temu. Satu hari aja yang menunggu kita, hari kematian. Ini yang hari yang paling kita tunggu-tunggukan. Bila kita akan mati, bila kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdir-takdir ini semua Allah cakap amran min indina. Urusan ni semua, perkara-perkara ini semua daripada kami. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Inna kunna mursilin.
Tadi Allah cakap munzirin, kami bagi amaran kepada mereka. Sekarang ni mursilin, kami utuskan rasul. Tadi ayat pertama Allah cakap tentang Quran. Sekarang Allah nak cakap tentang rasul. Jadi ada dua nikmat yang paling besar sekali. Satu nikmat kitab, lagi satu adalah nikmat rasul. Bagi kita, kitab adalah Al-Quran, Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengutuskan rasul-rasul. Kami yang mengutuskan rasul-rasul sebagai apa? Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sebagai rahmat. Jadi utusan turunnya kitab dan diutuskan rasul ini adalah rahmat. Rahmat bagi umat manusia. Kita semua berhajat kepada macam mana nak menjalani hidup ini dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak menjalani hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu ilmu ni ada pada rasul dan ilmu ni ada pada kitab. Kehidupan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua manusia berhajat kepada buat apa hidup tapi Allah tak redha, tuan-tuan. Tuan-tuan nak hidup senang, makan, minum, tempat tinggal, dengan segala macam kemewahan, tapi Allah tak redha. Siapa yang nak? Allah tak redha. Macam seorang itulah, hidup dia bagus sangat di rumah. Dapat makan, dapat minum, tapi bapak dia marah je dengan dia. Bapak dia tak suka dengan dia. Hidup satu rumah lah, cakap satu rumah, hidup sebumbung dengan bapak dia, tapi bapak atau mak dia lah. Mak dia benci je dengan dia, tak suka dengan dia. Marah sangat dengan dia. Bukan marah tak tentu pasal, marah ada reason lah. Seronok tak tuan-tuan hidup? Seronok tak tinggal berpuluh-puluh tahun sebumbung dengan mak bapak dia, tapi mak bapak dia tak suka dengan dia? Tak seronok. Mana ada anak seronok? Nak makan minum, bila dia fikir, malas aku nak balik rumah, mak aku gini, mak aku tak suka dengan aku. Memang tak seronok. Macam mana kaya pun, macam mana apa, kalau hubungan dia dengan mak dia, bapak dia tak baik, seronok apa? Jadi sama juga, kalau hidup dengan kemewahan, dengan dapat segala macam nikmat, ada berpuluh-puluh ribu, berjuta lah dalam bank account, dalam aset dia, banyak sekali harta, banyak anak semua ramai, isteri cantik apa, tapi hidup dalam keadaan Allah tak redha, maka itu kita tidak mendambakan hidupan macam gitu. Kita tak berhajatkan kehidupan macam ni. Jadi nak dapat kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak tahu perkara benda yang direda Allah Subhanahu Wa Taala adalah menerusi kitab dan menerusi rasul. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui akan segala hajat, keperluan, keadaan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sifat Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang mencipta, kalau Rabb aja, yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus langit dan bumi dan apa di antaranya, in kuntum muqinin, dan jika kamu betul, kamu yakin, kamu akan terima. Kamu akan terima apa yang diutuskan kepada kamu itu rasul. Kemudian bila Allah cakap dia adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mengurus langit dan bumi, apa kita cakap, automatik dia adalah Tuhan yang disembah. Dialah disembah. Sebab itu ayat seterusnya, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Jadi alhamdulillah, kita sebagai umat Islam, kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, menjadikan langit dan bumi dan menjadikan alam ini. Tuhan itulah yang kita sembah. Berbanding dengan orang-orang lain. Orang lain dia mengaku Tuhan itu, dia mengaku Tuhan yang mencipta dia mengaku Tuhan yang memberi dia rezeki, atau yang menurunkan hujan, atau yang mencipta langit dan bumi. Tapi bila dia sembah, dia tak sembah Tuhan, the same Tuhan, the same God, dia tak sembah. Itu lain dia kita, umat Islam. Kita orang Islam, kita mengaku Tuhan itu yang mencipta kita, dan Tuhan itulah juga yang kita sembah. Alhamdulillah. Ini hati kita synchronize lah, kita cakap.
Bila kita lihat kepada langit, bumi, atau kita lihat matahari, bulan, Tuhan itu, Tuhan bulan itulah yang kita sembah. Tuhan yang mencipta kita. Kita lihat tentang penciptaan, Tuhan yang mencipta kita lah kita sembah. Jadi hati kita tenang betul. Hati kita tenang. Lain dengan orang yang Tuhan yang mencipta dia, Tuhan lain yang dia sembah. Memang hati dia tak tenang, tuan-tuan. Hati dia tak tenang. Macam tuan-tuan aja lah. Orang lain yang bagi engkau gaji, engkau kerja dengan orang lain. Tenang tak? Orang ni tak tahulah dia kita di tempat kerja lah, contoh kita di tempat kerja, bos ni bagi kita gaji bulan-bulan 5,000 gini, tapi senyap-senyap kita buat kerja untuk orang lain. Kita tak buat kerja untuk bos ni, kita buat untuk orang lain lah, bos lain lah, kita buat kerja. Tapi gaji kita ambil daripada bos ni. Ini kita ni apa punya hati dia tahu dia bersalah. Hati dia tak tenang. Orang lain yang bagi kau nikmat, orang lain yang kau servis, kau khidmat. Sama juga. Tapi kita alhamdulillah. Ini dia, yuhyi wa yumit. Dia menghidup dan dia mematikan. Nanti di akhirat baru Allah jelaskan sama ada manusia ni dia menyembah Tuhan yang benar ke tidak. Bila dia tahu nanti di akhirat. But it's a bit too late lah. Lambat, dah terlambat bila dia tahu. Dan Tuhan ni Allah kata Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Dialah Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu, bapa-bapa kamu yang terdahulu. Lepas tu Allah kata bal. Bal apa? Maksudnya walaupun dengan Allah dah jelaskan dialah yang mencipta langit dan bumi, dialah Tuhan yang berhak disembah, bal. Bahkan kita cakap bahkan. Jadi mereka orang-orang kafir ni mereka tidak yakin apa yang dijelaskan kepada mereka. Bal hum fi syakki yal'abun. Bahkan mereka tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dalam urusan agama. Main-main dengan urusan penyembahan. Ingat ini benda main-main. Itu dia. Ini sebagai itu tentang orang kafir lah, tuan-tuan. Tapi sebagai tadabbur aja kita ambil pengajaran. Ayat yang terakhir itu bagi kita pengajaran. Adakah kita dalam hidup beragama ni kita dalam keadaan syak? Syak ni ragu-ragu. Dan dua sifat. Satu syak, lain satu yal'abud, main-main. Dalam keadaan main-main. Syak ni orang yang tak yakin lah. Tak yakin. Bila dia tak yakin, dia tak buat. Senang aja. Bila dia tak yakin, ciri-ciri orang yang tak yakin, apa tanda orang yang tak yakin? Dia tak buatlah apa yang Allah perintahkan. Dia tak yakin. Bila Allah cakap Allah akan mengazab dia kalau dia terlibat dalam amalan ribawi lah kita cakap, mengamalkan riba, dia akan dibangkitkan dalam keadaan dalam surah Al-Baqarah kita lihat dalam keadaan dia macam dirasuk oleh setan, dia akan diseksa dengan api neraka semua. Dia teruskan. Berarti apa? Itu tanda dia tak yakin. Itu tanda dia tak yakin dengan amaran warning Allah SWT, dengan ayat-ayat Allah SWT. Itu nak tahu kita tak yakin tu, macam gitulah. Bila dah diberitahu orang yang tak sembahyang, contohlah orang yang tak sembahyang, engkau tak sembahyang, kau akan diazab tau. Kau akan diseksa, kau akan dapat neraka lah. Aku tahu, tapi tak apalah, biarlah aku dengan diri aku ini. Berarti apa? Kalau dia percaya ke tidak dengan neraka? Kita nak cakap macam percaya, macam tak percaya. Itu pening kita kan. Percaya ke tidak? Kalau orang tu percaya, tentu dia macam dalam rumah terbakar. Rumah terbakar. Aku tahu rumah terbakar, tapi aku nak duduk aja. Ni orang ni betul ke tidak ni? Dia percaya ke tak percaya? Itu syak lah. Orang tu dalam dia tak yakin. Itu satu. Lain satu yang abun, main-main dalam urusan agama. Main-main dalam urusan agama. Main-main. Orang kita suka main-main. Yang labun ini bermain-main dalam kebatilan, tuan-tuan. Yang salah lah. Kita kata yang salah, bermain-main. Nanti tengok, nanti 1 Syawal tu orang bermain-main dengan agama. Saya nak tanya tuan-tuan. 1 Syawal ni, 1 Syawal. Urusan agama ke urusan dunia? 1 Syawal. Urusan agama ke urusan dunia? Type lah kalau jawab. Kalau ada jawapan. 1 Syawal. Idul Fitri.
Urusan agama atau urusan dunia? Saya nak tanya tuan-tuan. Urusan agama kan? Bukan urusan dunia. Mana ada satu Syawal tu urusan dunia? Mana ada satu dunia iktiraf satu Syawal ni? Orang-orang kafir dia tak iktiraf satu Syawal. Satu Syawal ni adalah urusan agama Islam. Apa yang kita buat pada satu Syawal ini? Kita berjoget-joget, kita tenggelam dengan joget-joget, dengan lawak, dengan artis-artis, dengan orang-orang ahli maksiat semua. Kita bernyanyi-nyanyi, kita pada satu Syawal, gitu engkau sambut satu Syawal engkau. Kan dia main-main kan? Dia main-mainkan agama kan? Dia kat konsert satu Syawal, konsert Aidilfitri, apa lagi? Macam-macam. Dia kat drama Aidilfitri. Perkara agama tu dia main-main. Aidilfitri, Aid itu kembali, Fitri itu kepada fitrah. Hari yang dia kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah dalam beribadat pada satu bulan dia beribadat, dijaga dia punya mata, dijaga dia punya telinga semua satu bulan, sampai dia lepas satu bulan itu dia dikira sebagai dah kembali kepada fitrah, bersih. Hari yang bersih, hari yang fitrah, hari yang dia bebas daripada dosa, itu harilah yang dia buat dosa. Bukan tak itu main-main. Tuan-tuan nak pergi haji tak? Saya ada package pergi haji. Sampai ke haji kita rock concert aja. Kita akan bernyanyi-nyanyi. Saya akan bawa beberapa artis di Mina atau di Arafah. Orang sibuk berdoa, kita akan bernyanyi-nyanyi, berdindang sayang. Tuan-tuan nak ikut package ni? Siapa nak ikut? Gila ke engkau? Itu tak ke kita gila satu Syawal tu kita buat perkara-perkara yang mungkar? Pagi-pagi aja kita dah buka TV dan berdondang sayang, kita dah tergelik-gelik dengan penyanyi-penyanyi. Apa ni? Tak sama ke? Itu main-main lah, main-main agama lah. Dia main-main dalam satu Syawal. Nak buat nantilah. Kalau awak dah tak sabar sangat nak tergelik-gelik dengan artis-artis ni, tunggulah. Tunggu dah sebulan ke atau seminggu ke, atau tunggu the next day lah. Jangan do it on that morning lah. Jangan do it on first Syawal. Aidilfitri, buatlah minggu ini bukan galak tuan-tuan ini bahasa sindir lah. Kalau nak tak sabar sangat nak balik kepada pangkuan artis-artis ni, penyanyi-penyanyi ni, buat pada minggu-minggu yang akan datang. Jangan buat pada that Syawal itu pagi-pagi. Ini saya beri warning kepada keluarga saya sendiri. Satu Syawal janganlah cemari dengan maksiat. TV tutup dululah satu Syawal tu. Kalau orang datang tak apa. Orang takkan sakit hati kalau datang rumah kita, TV kita tak buka. Orang takkan sakit hati. Sakit hati aku pergi rumah dia, ziarah rumah dia, hari raya, dia tak buka TV. Ada orang macam itu? Tak ada. They don't care. Diorang tak kisah pun awak buka TV ke tak buka TV. Tak ada orang komplain. Tak ada orang komplain pun. Dia tak buka rancangan seloka Aidilfitri, dia tak buka rancangan nyanyian Aidilfitri. Tak ada orang komplain pun. Tak ada orang nak komplain dengan kita. Tak ada apa-apa. Dia balik pun tak kisah. Dia datang untuk silaturahim aja. Betul tak? Kita datang ke rumah saudara kita, ke rumah mak bapak kita atau semua adik-beradik. Untuk apa tuan-tuan? Untuk tengok TV? Tak ada. Kita datang silaturahim. Tak ada TV lagi, bagus lagi tak distract kita daripada berbual dengan dia. Jangan pagi-pagi aja dah sibuk kita dengan TV, dengan itu. Ini main-main. Yal'abun. Main-main dalam urusan agama. Minta maaf lah. Saya kena ni namanya tazkirah kan. Tazkirah tu peringatan lah. Dia pedas sikit tuan-tuan. Pada diri saya dengan tuan-tuan. Diri saya jugalah. Jangan main-main dalam urusan agama. Nak main-main dalam urusan lain-lain boleh. Nak main-main dalam urusan match lah, Liverpool lah, apalah itu. Tapi jangan pada waktu agama tu, pada hari agama, pada waktu yang betul-betul spesifik untuk kita menyambut satu Syawal itu, kita main-main pula dalam hari pada hari itu. Tapi tak boleh berhibur. Boleh berhibur. Kita kata boleh berhibur. Awak nak berhibur dengan nasyid aja. Tak payah dengan artis-artis yang nampak peha, nampak dia punya punggung, nampak dia punya aset-aset dia, tak perlu. Takkan tergila-gila dengan artis macam gitu. Tak boleh ke lihat Mahir Zain menyanyi Aidilfitri.
Tak boleh ke tengok Raihan atau saya pun tak tahulah siapa Rabani ke apa-apa, nasyid-nasyid nyanyi. Boleh aja. Kenapa nak kena diva tu juga? Aku tak boleh tahan sebulan, aku tahan ni Ramadan ni nak tengok si Denny punya badan, nak tengok si Denny punya muka, si Denny punya makeup sini. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan kita insaf lah. Kadang kita main-main dalam bab agama. Dan bab lain bolehlah. Jadi dalam agama saya ingatkan kita tahan diri. Jangan sampai kita termasuk gini. Jadi tengok saya tengok, saya terjemahkan tuan-tuan. Ini bukan saya tafsir sini. Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dalam perkara agama. Itu untuk orang kafir, tapi untuk kita sama juga. Itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah tuan-tuan Nari ada sikit hot sikit lah. Jadi ambil ni sebagai seni aja tuan-tuan Jangan ambil hati, jangan ambil apa. Ini kepada diri saya lah. Saya tujukan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, merahmati kita dengan nuzul Al-Quran ni. Allah menjadi kita a better person lah. Orang yang baik, orang yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.